Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, baik pelajar, untuk pagi ini seperti biasa, okey, awak akan dengar dahulu penerangan daripada cikgu, kemudian baru awak akan buat latihan, okey. Dan seperti biasa kita akan bincang jawapan nanti dalam kelas tutorial iaitu pada pukul 9 pagi nanti. Okey, baik, tajuk kita hari ini iaitu aspek tata bahasa, iaitu awak akan menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey. Okey, dia punya standard pelajaran kita hari ini ialah membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Okey, baik, seterusnya. Okey, apa objektif kita hari ini pelajar? Okey, awak akan dapat memahami formula. So, jadi maksudnya untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif, awak akan gunakan dua formula, okey, iaitu saya akan terangkan sebentar nanti. Kemudian awak dapat menukar ayat aktif itu kepada ayat pasif dengan betul, dengan ayat gramatis, dengan yang tepat, okey. Baik. Okey, ini yang formula yang saya ingin terangkan pada awak. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nasuha sebab berkongsi formula ini kepada saya dan juga cikgu-cikgu yang lain, cikgu bahasa Melayu lain ya. Okey, kita ada dua formula pelajar. Yang pertama, sebelum awak tukar ayat aktif kepada ayat pasif, apa yang perlu awak tahu ialah awak kena kenal kata ganti nama diri yang terdapat dalam ayat tersebut. Okey. Jadi dalam ayat aktif itu awak akan jumpa dua kata ganti nama diri. Okey, awak akan jumpa kata ganti nama diri orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Okey, apabila awak dah kenal pasti kata ganti nama diri tersebut, barulah awak boleh gunakan sama ada formula 1 iaitu Oscar ataupun formula 2 iaitu Oedipus. Okey. Jadi kalau dia kata ganti nama diri 1 atau 2, jadi awak kena guna formula yang pertama iaitu Oscar. Kalau dia kata ganti nama diri yang ketiga, awak kena guna formula yang kedua iaitu Oedipus. Okey, apa itu Oscar, apa itu Oedipus? Okey, kita akan pergi tengok. Okey, yang ini kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Dah dinyatakan contoh di sini. Okey, yang ini kita akan menggunakan formula yang pertama iaitu Oscar pelajar. Jadi bagi kata ganti diri yang pertama, seperti saya iaitu orang yang bercakap, orang yang sedang bercakap. Saya, aku, beta. Beta ni untuknya Sultan, okey, hamba, patik, dakuku, kami. Dan kita ni merujuk kepada seorang yang mewakilkan ramai orang tapi masih lagi yang sedang bercakap, patik, hamba semua. Ini ialah kata ganti nama diri yang pertama. Okey, kata ganti nama diri yang kedua, kau, iaitu merujuk kepada orang yang sedang mendengar tu. Okey. Kita yang pertama orang yang sedang bercakap, yang kedua adalah orang yang sedang mendengar. Kau, awak, anda, kamu, kalian, tuan hamba, tuanku. Ya, ini tuanku kita merujuk pada raja, okey, sultan. Okey. Tuan, puan, saudari, saudara, dikau. Okey, banyak. Yang ini adalah kata ganti nama diri yang kedua. Jadi apabila dalam ayat aktif nanti awak dapat kenal pasti, biasanya kata ganti nama diri ini akan berada di permulaan perkataan. Okey, permulaan ayat tu perkataan pertama itu ialah dia punya kata ganti nama diri untuk ayat aktif. Okey. Jadi bila awak dah dapat kenal pasti, barulah, okey, ini kata ganti diri pertama, kata ganti diri kedua. Jadi awak akan guna formula Oscar. Okey, apa maksud Oscar? O merujuk pada objek, S merujuk kepada subjek, okey. KKA ialah merujuk kepada kata kerja asal. Okey, contoh menyapu. Kata kerja asal dia apa? Sapu. Okey, membasuh. Apa kata kerja asal dia? Basuh. Itu maksud dia, okey. Okey, contoh ayat dekat sini. Saya menolong guru di makmal. Ini merupakan ayat aktif, okey, ayat aktif. Kemudian kita nak tukar dia menjadi ayat pasif. Okey, kita nak tukar dia menjadi ayat pasif. Jadi, yang pertama kita dapat kenal pasti. Okey, saya ini merupakan kata ganti nama diri yang pertama. Jadi, saya perlu gunakan formula Oscar ini. Okey, jadi saya perlu tukar. Okey, saya kenal pasti saya. Okey, saya ni subjek. Menolong ni ialah merupakan kata kerja aktif. Menolong. Okey, guru merupakan objek. Dan yang di belakang ni merupakan keterangan. Okey, jadi kita biarkan dahulu keterangan. Kita fokus kepada tiga benda ini dahulu. Subjek, kata kerja dan juga objek. Okey, apabila kita tukar menjadi ayat pasif, yang di atas ni lah ayat aktif.
apabila kita tukar menjadi ayat pasif, okey, objek akan berada di depan. Okey, jadi objek kita apa tadi? Guru. Jadi guru. Okey, kemudian diikuti dengan subjek. Apa subjek kita? Saya. Jadi masukkan saya. Kemudian diikuti dengan kata kerja asal. Kalau menolong ni, kata kerja asalnya ialah tolong. Kita akan gugurkan imbuhan me ini pelajar. Kita akan gugurkan imbuhan me ini. Jadi dia akan jadi kata kerja asal iaitu tolong. Kemudian keterangan berada di belakang. Okey, keterangan memang berada di belakang. Okey, jadi ayat pasif awak akan menjadi guru saya tolong di Maman. Okey, jadi inilah ayat pasif awak. Okey, jadi awak guna formula Oscar ini untuk menukar ayat aktif tadi kepada ayat pasif, tapi bagi kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri yang kedua. Okey, baik. Okey, seterusnya kita akan guna formula yang kedua, iaitu formula Oedipus. Okey, untuk apa? Untuk kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, yang ketiga ni biasanya yang kita bualkan, okay, yang kita cakapkan, yang kita ceritakan. Biasanya tak ada. Okey, kita tengah berbual dengan orang yang kedua, orang ketiga ni tak ada dalam situasi tersebut. Kita tengah gosipkan, senang kita ceritakan tentang dia. Okey, jadi biasanya kata ganti nama diri yang ketiga, dia, beliau, baginda, mereka, anya, tuanku ataupun kata nama khas. Kata nama khas seperti orang kan. Okey. Kemudian nama tempat, sekolah, menengah, kebahasaan, seri bulan perdana, itu kata nama khas. Okey, Cikgu Fidawani itu kata nama khas pelajar. Okey. Lepas tu kata nama khas lah yang huruf besar tu. Okey, baik. Apabila dalam ayat aktif itu awak dah kenal pasti, okey, ayat pertamanya iaitu dia punya subjeknya merupakan kata ganti nama diri ketiga, jadi awak kena guna formula ini. Oedipus. O untuk apa? Objek. Okay, biasanya ayat pasif objek memang akan berada di depan. Okay. Diikuti dengan imbuhan di. Okay, di bersambung dengan kata kerja. Okay, di ni akan bersambung dengan kata kerja pelajar. Okay, kata kerja ini awak dah tukar menjadi kata kerja asal. Okay, menolong. Jadi akan jadi tolong. Jadi ditolong. Itu maksud dia. Okay, oleh. Untuk O ni ialah oleh. S ialah subjek. Jadi subjeknya akan berada di belakang pula. Okay. Okay, contoh ayat dekat sini. Inilah ayat aktif dia. Okay, Ali menolong ibu di dapur. Okay. Ali ni merupakan subjek. Dalam ayat aktif, subjek memang akan berada di depan. Bila ayat pasif, subjek, objek pula akan berada di depan. Okey, jadi subjek Ali menolong ni adalah kata kerja aktif. Okey, apa objeknya? Ibu. Di dapur ini merupakan keterangan. Okey, jadi apabila kita tukar menjadi ayat pasif, guna formula Oedipus ini. Jadi maksudkan objek dahulu, iaitu ibu. Okey, imbuhan di, mesti ada imbuhan di. Tolong ini daripada kata kerja aktif ni kita tukar menjadi kata kerja asal. Menolong akan jadi apa tadi? Tolong. Jadi ditolong. Mesti sambung ditolong. Okey, diikuti dengan O. O oleh. Okey, oleh siapa? Siapa subjeknya? Iaitu subjeknya adalah Ali. Jadi oleh Ali, keterangan berada di belakang, di dapur. Jadi ayat pasif awak akan menjadi ibu ditolong. Okey, di dengan imbuhan di dengan kata kerja ini digabungkan. Yang ini akan digabungkan pelajar. Okey, dik ni akan digabungkan. Jadi kat sini ditolong. Okey, diikuti dengan O oleh siapa subjek dia? Ali. Keterangan berada di belakang. Okey, jadi biarkan keterangan tu berada di belakang saja. Okay, jadi ayat pasif awak akan menjadi ibu ditolong oleh Ali di dapur. Okey, itu maksudnya. Okay, jadi apabila kata ganti nama diri 1 dan 2, awak akan guna formula yang pertama, iaitu Oscar. Yang ini, Oscar. Apabila kata ganti nama diri ketiga, awak punya subjek itu kata ganti nama diri ketiga, awak guna formula Oedipus. Okey, baik. Kita akan cuba buat. Okey, tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif. Okey, saya ada 2 ayat di sini. Okey, kita pergi pada ayat pertama. Yang inilah ayat aktif semuanya. Okey, saya sedang mencuci pinggan itu. Okey, jadi saya ini merupakan dia punya subjek. Okey, sedang ini ialah kata bantu. Saya masukkan kata bantu di sini pelajar. Okey, mencuci ini adalah dia punya kata kerja. Okey, pinggan itu merupakan dia punya objek. Ataupun O lah. Okey, jadi ini merupakan ayat aktif. Ayat aktif awak kena tahu subjek mesti berada di depan.
Okey. Jadi, awak dapat kena pasti saya ini ialah kata ganti nama diri keberapa? Okey, kata ganti nama diri pertama. Okey, jadi dia kata ganti nama diri pertama. Okey, jadi kalau kata ganti nama diri pertama, kita nak guna Oscar ataupun ataupun apa tadi? Odikos. Odikos kan? Odikos kat sini. Odikos satu K je. Hilang patutnya. Okey, Odikos. Okey, K huruf besar ni, O ni huruf kecil. Okey, subjek ni huruf besar. Okey. Jadi kita nak guna formula A ke nak guna formula B? Okey, sebab dia orang yang pertama kan. Jadi kita kena guna formula A. Kita kena guna Oscar. Jadi awak kena guna Oscar. Okey, Oscar kat sini. Okey, Oscar. Tengok yang ini. Oscar. Okey, A huruf besar. Iaitu kata kerja asal. Okey, jadi awak masukkan objek awak. Mana objek awak? Pinggan itu. Jadi masukkan pinggan itu. Okey. Kemudian masukkan dia punya subjek. Apa subjek dia? Saya. Okey, saya. Kemudian masukkan kata kerja asal. Yang ini ialah kata kerja, mencuci. Kata kerja asal dia akan jadi apa? Cuci. Jadi pinggan itu saya cuci. Okey, titik. Okey, sekarang kita tertinggal kata bantu belajar. Okey, kata bantu biasanya akan diikuti selepas objek. Okey, jadi kata bantu akan berada selepas objek belajar. Jadi pinggan itu sedang. Saya cuci. Kata bantu, okey, saya ataupun kata bantu biasa telah, sedang kan. Okey, jadi biasanya kata bantu akan berada selepas objek. Jadi dia akan berada di sini lah. Yang ini tak semestinya tak semestinya dalam ayat tu ada. Okey, kalau ada jadi kata bantu awak tu mesti berada selepas objek. Jadi ini objek awak tadi. O. Okey, yang ini kata bantu, diikuti dengan kata bantu. Kemudian saya S. Cuci ialah kata kerja asal. Jadi ini formula awak. Oscar. Untuk kata ganti yang pertama dan kata ganti yang kedua. Awak kena guna formula ini. Okey, baik. Kita pergi pada kedua. Dia membaca surat khabar di ruang tamu. Okey, dia ini merupakan kata ganti yang berapa? Kata ganti yang ketiga. Jadi kita kena guna formula yang B iaitu Odikos. Odikos. Okey, dia ni merupakan subjek. Okey, membaca ni dia punya kata kerja. Nanti kita akan gugurkan imbuhan mem. Okey, surat khabar dia punya objek belajar. Di ruang tamu ni dia punya apa? Keterangan. Jadi keterangan akan berada di belakang. Okey, baik. Kita guna Odikos ni. Jadi O. Jadi surat khabar akan berada di depan. Surat khabar. D. Letak imbuhan D dengan kata kerja tadi. Dibaca. Okey. O ialah oleh. Okey. S apa S? Subjek. Oleh dia. Kemudian letaklah keterangan di belakang. Okey. Jadi siap ayat awak ni. Ayat pasif awak. Surat khabar dibaca oleh dia di ruang tamu. Okey. Kalau ada kata bantu akan berada di sini. Contoh, dia sedang kat sini kan. Okey. Jadi kata bantu akan berada di sinilah. Surat khabar sedang dibaca oleh dia di ruang tamu. Kalau tak ada kata bantu, gugurkan. Kalau ada, dia mesti berada selepas objek. Okey? Jadi awak dah boleh tukar dah sebenarnya. Mudah menggunakan formula Oscar dan juga Odikos ini. Okey, baik. Sebagai latihan, awak akan buat yang ini pelajar 5 ayat ni. Tukarkan ayat aktif yang ini yang saya beri ni. Saya akan kongsikan dalam kita punya grup Telegram sebentar nanti. Okey. Tukarkan ayat aktif di bawah ini kepada ayat pasif. Okey, ada 5 soalan. Kemudian diikuti dengan latihan dalam buku aktiviti awak. Okey, halaman 51. Okey, halaman 51, soalan B pelajar. Soalan B. Dekat dalam muka surat halaman 51 tu ada soalan A, B dan C. Saya nak awak buat yang B sahaja. Okey, ada 5 soalan. Jadi maksudnya ada 10 ayat aktif yang awak perlu tukar kepada ayat pasif. Okey, jadi itu sahaja. Kita akan bincang nanti dalam
dalam kelas pukul 9 nanti, dalam kelas tutorial kita. Okey? Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.